Republik Syabak Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dan bersama kami dalam Republik Syabak Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Alhamdulillah, hari ini kita meneruskan kita punya siri podcast pada hari ini. Siri podcast pada hari ini episod yang ke-9. InsyaAllah kita akan sekali lagi kita akan bersama-sama dengan tetamu jemputan kita. Dan tak lupa kepada co-host kita pada hari ini, untuk tuan-tuan semua bersama dengan kami, saya Abdul Rahim dan juga Muhammad Fahmi dan saya Irfan Amran. Jadi insyaAllah kita akan sembang. Hari ini kita bawa seorang tetamu yang special lah. Memang tiap minggu kita sebut special ke apa? Tiap minggu special. Faham? Jadi sebelum kita meneruskan sesi podcast kali ini, terima kasih kepada semua atas sokongan, atas tontonan yang menonton di YouTube, yang mendengar di anchor.fm/Republik Syabak. Terima kasih kepada semua, dan teruskan subscribe channel Republik Syabak dan bagi sokongan juga kepada channel RS Adventures dan juga RS Clips. Tuan-tuan tengok di channel Republik Syabak ni, ada di situ. Tuan-tuan tolonglah subscribe dan juga tonton video sampai habis. Mudah-mudahan itu semua memberi manfaat baik pada tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak dan semua yang menonton, dan juga memberi manfaat pada kami, mudah-mudahan. InsyaAllah siri kali ini memang lain daripada yang lain sikit. Kalau minggu lepas, sebelum ni, kita tak lari jauh daripada anak muda, kan? Masih lagi bayar dewasa 30-an, bawah 40-an lah. Anak seorangnya atas 40-an. Sebelum ni selalunya setakat lah ni tetamu kita bawah 40-an lah, awal 30-an. Jadi yang menonton ni banyaknya remaja, bayar Irfan, Fahmi. Cari pendekatan baru. Ya, siri yang ke-9 ni memang lain terus. Ya. Lain terus lalu. Jadi hari ni kita jemput khusus untuk bersama dengan kita, berkongsi pengalaman, berkongsi pandangan, memberi teguran kalau ada, kan, bersama-sama dengan kita. Hari ni kita jemput seorang cikgu, kan, yang sudah bersara, orang lama, kan, bersama dengan kita, Cikgu Bakar. Kalau nama penuh cikgu? Cikgu Abu Bakar Abbas. Panggil Cikgu Bakar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu, sihat? Alhamdulillah, sihat cara tua. Alhamdulillah. Jadi untuk pengetahuan penonton, kan, kalau kita anak-anak murid Cikgu Bakar mau panggil. Ya, saya. Kalau anak-anak murid Cikgu Bakar memang kenal lah. Cikgu mana boleh tak kenal, kan? Tapi kalau yang lain yang tak pernah tengok, kan, macam mana, tertanya-tanya macam mana Cikgu Bakar boleh main duduk dengan kami, kan? Tentu tertanya-tanya pelik, macam mana Cikgu Bakar boleh duduk dengan kami. Untuk pengetahuan penonton semua, Cikgu Bakar kita kata apa, yang sedia menghadiri pengajian di Akademi Ratul Ulum ni. Kita ada pengajian bersama dengan Pak Lungmi pada setiap hari Sabtu pagi. Cikgu Bakar antara kita kata murid setia lah, cikgu lah. Yang sentiasa hadir dan awal. Selalu dia ada paling awal, kan. Memang kita kata komitmen tu, kata apa, kalau kata siapa yang mengenali Cikgu Bakar ni, tak heran lah, kan. Jadi hari ni kita akan lebih mengenali cikgu, insyaAllah, kan. Dan juga cikgu juga merupakan cikgu pada Fahmi. Itu yang Fahmi nak bawa cikgu main di sini. Dan hari ni Alhamdulillah Fahmi pun bersama dengan cikgu
Cikgu Bakar kan anak murid ada di sini, dan kita pun hari ni bila kita dengar mutiara-mutiara ilmu daripada cikgu pun, insya-Allah kita pun turut sama jadi anak murid cikgu, insya-Allah. Cikgu nak boleh hari ni kita sembang santai-santai je. Ya, Dia nak jadi macam serius boleh ni. Ya. Kita mula balik, kita bagi relax je. Sebelum kita meneruskan lebih jauh lagi kita pergi, kalau kita nak kenal sikit cikgu ni, asal daripada mana, macam mana boleh ni cikgu? Latar belakang lah kita kata kan. Dah sebut saya ni lama dah tak terpanggil nak berbahasa. Selalunya saya ni bahasa ni adalah mainan saya lah di sekolah dan di mana-mana kan. Jadi saya nak perdengarkan dia dalam bentuk berbahasa Malaysia. Masya-Allah, sebab tu kata lain-lain kan. Itulah. Asal bertitih keluarga sebelah ibu ni dari Telaga Mas, dan asal bertitih keluarga sebelah ayah dari Jitera. Jadi kurang 3 bulan, lebih 66 abad yang lalu, saya dilahirkan pada 16/10/1953. Jadi saya sengaja main dalam bahasa begitu. Orang sama agak lain dia punya ni. Rasa nak pergi ke zaman mak kilau balik ni. Nak tahu umur berapa tu nak ni. Sebenarnya umur saya dah 69 tahun. 69. 69 tahun. Lagi setahun nak masuk. Mana 3 bulan lagi, bulan 10 nanti. 3 bulan 10. 22 69 tahun. Masya-Allah. Dah tua dah. Memang syarat dengan pengalaman. Kan, pengalaman hidup tu memang penuh. Yang tu yang kalau kita tak sembang di sini, kan dia orang-orang yang dekat-dekat je lah. Tapi bila kita sembang sini, mudah-mudahan pengalaman yang dikongsikan tu semua pekat boleh dapat yang penuh dengan pengalaman tu. Saya dengan serta-merta saya timbul satu idea dekat saya. Allah Akbar. Lebih baik saya buat satu catatan penulisan tentang pengalaman macam Ustaz kata. Betul je. Kami boleh tobik. Saya Cikgu Bakar. Kalau kita cikgu buat penulisan semua tu, kita pilih ni. Kalau kita bentuk penulisan sejarah ni budaya saya lah kan. Itu sebab tu saya menjadi cikgu bahasa dan juga cikgu sejarah dua-dua tu. Ni kalau sejarah dan bahasa ni bila digabungkan, memang Melayu totok lah kita kata. Memang orang yang menjiwai apa jatuh bangun yang bangsa ni. Ya, betul. Jadi semangat. Kalau kata bahasa Melayu ni, saya memang dia darah daging saya lah. Darah daging saya. Saya mencintai bahasa ni. Sebab tu bila saya kalau selain daripada mengajar ni, saya menjadi juruacara majlis ni. Sebenarnya di peringkat sekolah, di peringkat daerah, peringkat negeri, sampai ke peringkat kebangsaan lah. Jadi selalunya saya berbahasa macam ni lah. Dia memang mendapat sambutan yang paling hebat daripada rakan-rakan yang pertama kali mendengar lah. Dia teruja. Bagi orang yang mengenali Cikgu Bakar, memang kenal lah, dah tahu lah. Sampai skrip juruacara saya tu menjadi rebutan. Saya pernah sampai ke peringkat begitulah. Dia meminta untuk dia meminta skrip cikgu tu sebenarnya. Tu yang kita menjadi rebutan tu. Daripada proses sampai bila habis acara tu, dia nak kalau kawan saya tu dia ambil macam tu bola lambai tu ya. Okey, cikgu kita kembali balik. Cikgu asal latar belakang kata asal daripada Telaga Mas, mak Telaga Mas. Sebelah mak Telaga Mas, sebelah ayah daripada Jitera. Lahir? Saya lahir di Kampung Tanjung Musa. Mak dan ayah menetap di Kampung Tanjung Musa. Dekat Langgar. Dan sekarang cikgu menetap? Saya menetap di Taman Pertama Pokok Senar. Keluarga anak berapa orang ni? Anak 5 sahaja. Dia sahajalah. Cuma saja. Dia ada noktah lah. Cucu dah 8. Cucu baru 8. Baru 8. Kalau anak sahaja. Kalau cucu kita kata baru. Baru 8. Itu mainan bahasa tu. Cikgu, itu kalau kita sikit sebanyak tentang apa latar belakang keluarga lah. Kalau latar belakang pendidikan, cikgu mula belajar tu di mana? Bila saya dilahirkan di kampung ni, tempat pertama saya mengenal ABC lah kan. Dan cikgu yang saya paling ingat, cikgu yang mengajar saya ABC lah. Kalau tak ada cikgu tu mengajar saya pasti tak kenal. Yang ni disebut A. Itu yang penting. Jadi ABC ni cikgu yang mula-mula mengajar kan. Saya belajar di sekolah kebangsaan Langgar lah mula-mula sekali. Sekali Langgar. Kemudian meneruskan sekolah menengah.
kemuncaknya berguru 2 tahun untuk menjadi cikgu. Dan akhirnya dilantik menjadi guru lah. Itu sebagai latar belakang biasa gitu dah. Sekolah rendah, sekolah menengah di? Saya sekolah menengah di Sekolah Menengah Datuk Syed Umar. Oh, Syed Umar. Sampai tingkatan 5. Saya dia banyak dugaan juga sikit lah. Banyak. Daripada Datuk Syed Umar tu, saya pergi ke Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. College? Dan Sultan sekolah ni? Di Jitra. Oh, Jitra ni? Jenan. Jenan ni? Tu tingkatan berapa dia? Tingkatan 4 tu. Tingkatan 4. Waktu tu berlaku peristiwa 13/9, saya tahun 1969. Masa 13 Mei? Ya, ya. Waktu tu bukan, waktu tu dia panggil apa? Waktu tu kalau lepas tingkatan 3 tu, tingkatan 3 dia panggil bukan SRP kan? Saya SRP. Oh, cikgu dengan SRP? SRP. Lama lagi dia bukan SRP kan? Lama lagi SRP lah. dia panggil apa? Kalau SPM tu MCE. MCE Itu SPM kan? MCE tu untuk SRP lah. LCE LCE dengan MCE. yang aliran Inggeris. Kalau yang Melayu ni SRP lah. Lepas tu baru SRP. SRP. Kemudian pergi ke Jenan. Daripada Jenan tu lah Saya sering bertukar sekolah sebab dia masalah kewangan lah Ustaz. Sebab lama saya mengaji tahun 60-an ni, masalah kewangan lah yang paling kita harap sekali sebab dia tidak ada bantuan-bantuan pada mana-mana kan. Dan motivasi daripada mana-mana pihak pun saya tak jawab terima lah kan. Saya ada tahun 60-an ni kalau kita orang yang mengaji di boleh mengaji secara formal ni bukan ramai sangat je. Oh, tak Ustaz. Di kampung saya ni saya mengambil peperiksaan pun mereka kata kat saya ada nak lulus tu. Dia punya budaya orang Melayu betul tu. Dia masih jumut lagi. Sekolah-sekolah ni tak mau. Sekolah ni tak mau, dia masih jumut lagi. Ada nak lulus dia boleh kata. Dia tak macam tu dia kata. Dia pandang rendah pada bangsa sendiri. Dia rasa macam susah dah. Susah lah. Ada nak pas tu dia kata. Lepas tu saya kadang-kadang saya balik ke Sekolah Menengah Pokok Senar. Last di peringkat sekolah tu. Sekolah Menengah Pokok Senar. Lepas tu saya pergi ke maktab perguruan di Tanjung Malim. Setahun. Kemudian opsi lah ni, opsi tu lah. Opsi kan, kalau dulu maktab perguruan lah. Ya. Kemudian setahun saya sambung cuti sekolah 1974 di Tanjung Malim. Betul 75 buat praktikal sambil kita pergi kursus bila cuti sekolah di LI lah. LI di Kuala Lumpur. Tahun 75 76 tu barulah dilantik menjadi seorang guru. Kehidupan waktu tu rasanya perik juga tu. Macam kalau boleh kongsi. Tak perik macam mana saya nak pergi ke Kuala Lumpur naik bukan naik bas, naik kereta api, tak mau RM10 je kan. Naik mana pernah duduk, semua berdiri, semua penuh. Penuh. Zaman tu? Ya. Naik di Alustaq. Tu apa dia, stesen tapi lah ni ya. Berdiri sampai ke? Ya, sampai ke kalau sampai ke Tanjung Malim lah. Kalau nasib baik boleh duduk. Sampai macam tu sekali. Zaman tu kalau jauh, perjalanan yang jauh kebanyakan naik tapi. Semua nak kata pasal. Dia bas pelancong ni tak ada lagi. Sebab jalan pun tak elok juga. Jalan pun tak elok tu. Zaman tu. Tambah dia RM10 saja. Bayang tengok nak start ke Kuala Lumpur. Ya. RM10 lah ni pergi tak mana je. RM10 ni budak-budak topak je. Kereta api. Waktu tu praktikal praktikal di saya bermula di Sekolah Menengah Kuala Cempedak. Kuala Cempedak? Cempedak. Mula posting? Ya, posting di Kuala Cempedak. Bukan duduk di luar tak? Bukan. Lepas tu sepanjang perkhidmatan duk musim kot dalam Kedah ni. Ya. Sampai Kuala Cempedak 10 tahun saya balik ke Sekolah Menengah Pokok Senar. Dan kemudian saya bertukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Jambi lah. Di Jambi itulah yang lama sekali. Jadi perjalanan hidup sebagai guru ni pahit manis dia, susah payah dia. Selama 30 tahun lebih kurang macam tu. Semua tu di sekolah menengah. Semua tu di sekolah menengah. Maknanya ni ramai ni nak murid cikgu baru ni. Ramai sangatlah pada tahun 70-an. Bukannya anak murid saya kalau di gua pun bayang tengoklah saya satu kelas 30 orang ustaz kan. Tak tahu ustaz banyak kan. Kalau saya dengan 5 kelas atau 50 orang lah untuk setahun pertama.
Tu yang betul-betul ngajak. Tapi hak budak sekolah tu lagi ramai lah. Hak kenal cikgu bekak tu. Ya, yang paling sonok mengajar ni masa saya mengajar di Jambi lah, sebab saya mengajar. Kalau tingkatan 3 tu saya mengajar sejarah, saya mengajar bahasa Melayu, saya mengajar. Jadi semua kelas bahasa saya mengajar semua. Jadi semua kenal saya. Jambi ingat lah. Mana yang orang Jambi kan yang tengok video ni share dan subscribe bagi sokongan budak kami dan juga cikgu bekak. Budak-budak Jambi kena jumpa saya kan. Timpu amai tu. Timpu amai. Cikgu. Saya tak bukan yang silap awak. Cikgu tu. Silap awak. Ada melawak dia kan. Satu dia kita kami tahu. Depa selalunya bila saya mengajar tu dia ada macam satu kata kunci, kata apa ni, password dia kan. Alah teh lah, teh. Dia ada satu istilah dia sebut tu. Teh tu. Itu yang nak macam. Dia akan tahu ada keyword ni. Kalau dekat tuition bagi nama kat pulak sekolah kita. Bagi orang Fahmi dan jadi nak murid cikgu di tempat tuition. tak tuition dengan cikgu dengan tu kita 5. Cikgu ada buka pusat tuition ke? Jadi Bukan saya sebagai pengajar pusat tuition ni. Mengajar tuition pun sonok juga Ustaz. Enjoy bagi saya. Enjoy bagi saya ni, bukan sengaja nak pergi kelas tuition, tapi saya sonok bagi ilmu pada pelajar-pelajar. Selain pada sekolah Jambi, saya bagi pelajar-pelajar saya di Arab Staff tu. Kebanyakan budak-budak yang pergi kelas tuition tu bayang lah. Ada matak budak-budak sekolah premier ni. Sekolah Sundar Bahaya, Matak Mahmud, Polis, Sundar Asma. Budak-budak tu bukan ala-ala orang ni. Jadi kalau nak bagi dekat mereka tu kena betul-betul. Kalau kita sejarah tu, kalau dalam buku teks dia sebut saja, tak sebut nama orang, kita pergi kena cari sebut nama pada dia. Dia rasa sonok. Sebab guru yang mengajar tuition ni bukannya biasa macam di sekolah. Ya, Dia betul. mesti ada sesuatu yang nilai tambah lain daripada Dia nak jadi cikgu tuition ni, dia kena bina nama tu Ustaz. Betul. Dia kena bina nama tu. Kalau tiba-tiba nak pergi mengajar tuition tu, Orang tak ikut, siapa nak pergi? Ya. Pusat tuition pun dia kena bina nama juga. Pusat tuition pun macam tu, cikgu pun macam tu. Ya. Lepas tu saya kata, saya mengajar ni, cuma saya berhenti mengajar ni masa PKP baru ni lah. Bila bermula PKP, saya pun berakhir lah. Sebab pusat tuition dia ditutup sebab budak-budak tak boleh ke pusat tuition ni. Masa mengaji dulu cikgu, kalau cikgu boleh kongsikan masa apa, kita kata masa duduk maktab lah, sekolah menengah tak apa lah kan, masa duduk maktab ni keadaan dulu perik dia tu, ada tak kisah-kisah yang cikgu ingat sampai lah ni pengajian waktu tu, masa mengaji tu? Baik mengaji. Baik manis lah kita kata. Manis Waktu tu saya masih muda lagi. Kadang-kadang benda yang baik pun saya rasa manis itu. Semua jadi manis lah. Dia rasa macam saya hadapi semua tu dengan seronok. Dengan seronok. Dia Enjoy kereta api tu sampai naik tingkat pun tak rasa apa-apa. Macam ni tak lah. Tak ada. Dia enjoy tu kehidupan. Sebab saya masih muda semua dia macam dia muda kan. Muda ni kan tak tahu Ustaz kan. Kalau ada peristiwa yang banyak lah macam tu dah jadi manis belakang lah. Ni benda yang teringat sangat-sangat. Ada tak? Kalau cikgu, kalau kita teringat semua ni, semua kita ingat kan. Kok ada benda yang kalau cikgu teringat tu rasa, dia rasa, macam tu lah. Ada tak benda-benda masa mengaji tu? Di Tanjung Malay tu kan. Saya nak bagi tu. Kalau dekat kuliah ni tak ada apa, biasa bagi saya, biasa. Suasana hidup di situ pun cuma kalau suasana hidup sebab di Tanjung Malay ni cuma budak lelaki Ustaz. Budak lelaki. Bayang tengok budak lelaki umur 20-an ni kan. Oh, semua pelajar lelaki waktu tu? Waktu tu tak ambil perempuan lagi? Tak ada perempuan lagi. Waktu kita bila masuk kuliah tu, di depan tu ada pejabat, ada khani perempuan. Ajar tengok khani perempuan tu Ustaz. Semua lelaki. Cakap macam ni. Ya. Kalau budak perempuan masuk dalam kawasan lelaki tu, maktab perguruan tu, daripada mula asrama pertama sampai asrama ujung dia masuk, budak-budak keluar ni saya tak tahu apa dia punya kesian budak-budak ni. Sebab duduk lelaki saja. Macam tu tak sesuai no. Budak-budak sampai jadi macam tu, jadi histeria sampai tak macam tak nak tengok orang. Cerita Muhammadin lah. Cerita Ustaz. Cerita macam tu. Kan? Waktu tu dia budak-budak jadi macam tu. Dia cepat, dia lama dia. Iyalah.
Dia duduk sama-sama lelaki berapa lelaki. tahun dia punya pengajian dia duduk di situ? Saya duduk di setahun je. Oh, setahun je. Ya, kemudian saya keluar buat praktikal sama di Tanjung apa di LI lah. Oh. Masa di LI tu baru ada cikgu perempuan juga sebab cikgu perempuan ni mereka bagi ke maktab perguruan apa? Maktab perguruan perempuan Melayu Melaka di Melaka. Oh, di Melaka. Khusus yang sama juga tapi dia di Melaka. Dia pun tak gabung sekali di Tanjung Malik. Oh, maknanya zaman tu tak campur lelaki Oh, tak ada lagi betul tu. Lepas tu baru dia ada. Oh. Oh, itu yang saya kata tu. Ngaji sampai saya pun terkejut, saya pun tak dah tengok macam tu kan. Takkan sampai macam ni. Masa sekolah menengah kau ni campur je. Ini campur biasa lah tu. Tapi masa Datuk Seri Umar tu tak campur lagi saya. Tak campur ni. Tak campur lagi masa dia. Masa duduk tu, waktu zaman tu ada tak kes buli ke apa ni? Oh, buli ni tahu saya memang tak ada lah. Tak ada, Tak ada buli. Masa saya mengajak pun saya tak ada jumpa lagi buli. Dia saja tak jumpa dengan saya. Saya minta tak jumpa dengan saya. Jumpa saya. Saya nak buli dia balik. Oh, tu sepanjang cikgu berkhidmat pun tak pernah jumpa lagi. Saya tak jumpa lagi. Oh, memang Cuma budak-budak bergaduh biasa ni ada. biasa kan. Kalau saya di sekolah menengah pokok senar tu, kalau boleh saya sebut tu sekolah tu, kalau nak jadi cikgu betul-betul nak asal jadi cikgu lah, pergi sekolah menengah pokok senar. kalau kau ni lah. Dia ada 4 bangsa Ustaz. Siam dia ada, India dia ada, Cina. Melayu dia ada, Cina dia ada. Bayang tengok Ustaz. 4 bangsa kumpul di situ. Oh. Oh, pengalaman dia lain. Kalau nak jadi cikgu dia kata pergi di situ, mengajar situ. Baru Baru tahu uji lah. Cikgu tu. Kawan saya tu cikgu lah, pengarah pendidikan negeri kan. Ada ambil ngarai pencen. Pertama kali dia main daripada sekolah menengah teknik Ustaz tu, dia dilantik jadi PKM. Ada orang murid lah. Hari pertama sampai tu, dia panggil siap lah, cikgu lah. Budak bergaduh lah kelas. Tu dia. Silap aku main kelas ni. Hari pertama Hari pertama silap aku main. Pipi tengok tapak kaki duk kau ni. Tu rocok. sama budak-budak tu. Oh, sama budak-budak. Oh, tu tu bukan buli. Kalau buli dia buat seorang ramai buat seorang kan. Ni ke bergaduh. Kalau ni jenis gangsterism ni. Gangsterism ni macam tu sajalah. Macam tu saja dia gaduh macam ni ya. Macam tu. Tapi di sekolah menengah pokok senar ni dia melibatkan soal-soal politik di luar. Oh. Dia Dibawa ke sekolah. Kan macam mana? dia bila anak-anak bergaduh di sana Melayu dengan Cina kan. Dia terpaksa pihak polis ambil tindakan. Oh. Ya, dia Itu takut. selalu laku noh. Selalu berlaku. Biasanya di sekolah menengah pokok senar yang pengalaman saya dulu lah kan. Yang bergaduh tu kalau budak Cina pokok senar tak bergaduh dengan anak Melayu pokok senar. Oh, Dia tak bergaduh. Yang Dia budak Cina pokok senar dia akan bergaduh dengan budak Melayu di luar datang pada lain. orang kampung Yang dalam sikit. Melayu ke mana-mana. Kampung dalam sikit. Cina apa ni kebun 500 tu. Pokok senar. Dia suka bergaduh dengan budak-budak Melayu di pokok senar. Oh, dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu. Cina kalau nak dia bergaduh dengan anak Melayu di pokok senar. Lah ni macam tu lagi ke cikgu? Sekarang ni dah ada saya ingat tak ada lah tu. Kurang sikit lah macam tu. Kurang sikit lah. Dah mula faham tentang hidup. Faham. Kena harmoni ni lah. Oh. Lah ni mungkin dia tak bergaduh di situ cikgu. Saat ni pandangan saya lah. Ya, saya. Dia kalau nak bergaduh, dia bergaduh dalam media sosial pula lah ni. Ya betul. Betul. Dia bawa hak Betul, daripada Ustaz. tu, dia kurang di sana Ya. tapi di sini dia banyak. Ya, betul. Jadi bahaya di sini balik. Sebab yang tu berlaku pada kelas tuition saya di apa Mer Mutiara tu, dia bergaduh macam tu. Pagi esok dia baik abang je cikgu. Dia buat kata saya kata bila? Kata dalam media sosial. Dia bawa pergi sana. Tapi kalau zaman tak ada media sosial ni memang bergaduh antara bangsa. Lepas tu saya jumpa anak murid saya, anak pelajar Cina anak murid saya kan. Gaduh nombor 1 dulu kan. Dulu cikgu kita bergaduh balik tidur tak rena macam ni. Kata apa ni tanya. Balik tidur tak rena. Mana dia budak-budak ni saja dia nak kan. Saja bukan dia nak dia saja dia nak tunjuk dia hebat juga. Budak-budak hanya sebut syok-syok lah. Syok-syok lah. Anak jenis bapak saya budak masih ada kan. Cikgu gaduh saya balik tidur tak rena je. Orang kata apa ni sangat. Saya nak Iban. Iban dengan Fahmi macam ni. Kita nak tanya cikgu. Tak tahu lah kan, tak nak tanya pun tak tahu. Tapi cuma kalau bab bergaduh ni, sepupu saya dulu antaranya lah kan. Sepupu saya apa dia kata kalau selalunya lah hak yang jadi gaduh besar ni bila mana nak start cuti sekolah.
Oh, Saya betul sekolah, cuti sekolah panjang. Hari yang Khamis tu, Ya. dia akan panggil. Oh, Dia pun gaduh-gaduh balik cuti. Itu memang tu. Kalau hari lain gaduh-gaduh esok nak main bola lagi. Jangan dia cikgu. Cikgu nampak benda tu tak? Tak ni. Yang tu di pokok benda ni dia tak ada macam tu. Betul lah. Oh, dia tak ada macam tu, dia macam Tiada. belakang bau sikit pun dia ada nak Gaduh-gaduh dah. sebenarnya watak budak tu waktu tu, watak budak tinggal bila budak tinggal 4 tinggal 5 ni. Dah apa Dia, dah? dia nak tunjuk dia Hero. hero. 1 2 3 tak apa je Sat. Budak-budak dia punya watak yang saya tengok 1 2 3 ni, dia lebih, kalau budak perempuan ni, dia idola dia cikgu dia lah. Oh, budak perempuan kalau tingkatan 3, Cikgu idola dia muda cikgu pula dia. kan. Ha? Cikgu muda-muda pula. Lagi idola. lah kan. Budak lelaki dia tak ada lagi tu kan, tapi dia tak bergaduh lagi waktu tu. Dia tak bergaduh lagi. 4 5 nanti dia mula bergaduh tadi di sekolah pokok senang. Macam Ifran kata, tu boleh jadi sekolah asrama penuh ke, ataupun dia tunggu masa dan sebagainya lah tu. Ada juga lah, memang ada lah. Kebanyakannya memang macam tu kalau apa antara bangsa ni. Saya juga tu. Antara kaum kan. Sekarang ni dia ada tak ada lah kan. Okey. Dulu serta dulu lah. Cikgu, cikgu kahwin selepas bekerja lama manakah ataupun masa ni? Oh, saya kahwin. Kahwin ni saya bukan apa, lebih 10 tahun betul pun saya kahwin, 3 kali lewat saya. Oh, lewat no. Saya, aku tanya saya tak kahwin awal, saya tak mau nak berkawan, saya takut dia ajak kahwin tu, dia tak mau kawan. Oh, selepas berkhidmat 10 tahun lah. 10 tahun lebih kurang. Dengan rakan sekerja ke macam mana? Bukan. Kita korek kan? Kita korek. Yang ni tak apa, tak payah, itu tak masalah. tak masalah. Yang tu pilihan mak ayah lah kan. Pilihan mak ayah lah. Kalau tengok perempuan saya, dia beza dengan umur saya 12 tahun Ustaz. Maksudnya masa zaman tu pilihan mak ayah masih kuat lagi. Ya, Dan macam mana yang dapat muda macam tu? Tak muda macam tu Ustaz. Yang segagan dengan saya, muda macam saya, semua orang dah ambil habis Ustaz. Betul. Oh, waktu tu tak ramai orang. Jadi saya kena pilih yang habis orang ni, muda-muda lah. Takkan nak biar tu. Takkan nak habis tu. Dia jadi macam tu. Dia tunjuk semua orang habis dah. Saya duduk balik dengan duduk biar sangat balik. Lagipun saya nak cinta tak kesampaian pun ada satu. Ada kisah tak? Ada. Oh. Hati biasa lah tu. Lepas tu kalau saya nak cakap orang, kalau kena tak habis bercinta lah dah. Kahwin, lepas tu bercinta. Kahwin, lepas tu bercinta. Cinta selepas kahwin tu yang Kalau kita sebelum kahwin tu dia buat macam-macam kita kan, dia mau tak mau. Pagawai tu. Mana kita suka lagi senang. Kita suka tu kita pergi minat. Betul, kita nak bercinta. Orang lain ni ramai dia tak guna tu. Yang ni ramai memang saya kata itu, tapi anak saya semua macam tu kan. Kalau nak kahwin dia ambil abang ayah. Saya tanya dia suka tak suka, dia suka okey, saya tak kisah. Sebab saya tahu. Okey cikgu. Kami ikut ada apa cikgu simpan lama. Kalau ikut ni tak ada soalan ni, tapi nampak menarik aja betul dengan Tuan ni saya nak aku tanya apa sejarah apa. Cikgu kalau ikut macam cikgu sebut tadi ni, bidang bahasa Melayu dan juga sejarah lah, bidang bahasa Melayu sejarah. Banyak terlibat lah kalau banyak terlibat. Kalau kita sebut satu-satu lah, kalau kata bahasa sejarah lah kan. Sejarah ni dia di peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat bangsa lah. Macam tu lah. SPM memang SPM tak terlibat. Saya cakap apa ni, sejarah ni dia bukan SPM dia macam ni. Saya bertugas sebagai dipanggil jurulatih utama negeri. Dengan grup saya lah kan. Jadi kami pergi, kalau kena buat seminar, kena ambil kursus, ambil ilmu di sana, balik bagi ke cikgu-cikgu semuanya tu lah. Perubahan sukatan semua kita terlibat. Macam tu lah. Perubahan dasar kerajaan semua bila tu kita terlibat semua. Penggubulan soalan. Penggubulan soalan gitu macam tu lah. Kalau kita yang kurikulum tu memang terlibat. Ya, terlibat masa perubahan kurikulum tu terlibat. Betul yang saya kata, kalau dalam perubahan kurikulum sejarah ni, yang dia buat secara keseluruhan perubahan yang saya tahu ni, mata pelajaran sejarah ni dengan pelajaran agama ni, dia kena menghadap PM waktu tu. Dia kena menghadap Perdana Menteri dulu. Perdana Menteri kena tengok dulu dia sebenarnya. Yang lain tu tak apa? Yang lain tak apa sangat. Dia mata apa? Pendidikan Islam dengan sejarah. Dia tengok.
kena lepas tu. Tu dia jaga sikit tu. Sejarah ni penting Ustaz kan. Banyak cerita kan. Macam mana apa ni cikgu? Ya. Kalau tak berkaitan dengan sejarah ni, apa cikgu punya ni nasihat lah kepada kita lah ni lah. Tentang, kalau kita tentang sejarah maknanya Sejarah dia kita kena tahu tentang sejarah negara kita lah. Sebab kalau orang tahu sejarah ni, kita tahu bahawa kita ni sebenarnya kita ditipu sejak awal lagi. Bangsa Melayu ni ditipu sejak awal lagi, sampai ke merdeka kita ditipu. Ya. tu no. Ya. Dengan sejarah kita di apa? Di perkotak-katik, ditulis yang tak betul dan sebagainya. Maknanya adakah kita patut untuk berpada dengan sejarah yang diajar di sekolah? Adakah macam tu? Ataupun kita perlu kalau kita nak berpadan dengan yang diajar di sekolah, penulisan buku sejarah ni kena tulis betul-betul lah. Betul-betul lah. Sebab selama ni sarjana sejarah yang menulis buku sejarah negeri kita ni adalah penulis-penulis barat semua. Pegawai-pegawai Inggeris yang ada di tanah Melayu dulu, resident British dulu yang tulis. Jadi bila dia tulis tu, dia akan sembunyi fakta-fakta lah. Dia akan sembunyi fakta dan sebagainya. Ketipu. Contohnya macam kalau kata pembunuhan J.W.W. Bush, orang yang bunuh Bush tu dipung gantung dan sebagainya. Dia tak tanda tangan pung gantung, bukan dia tanda tangan, dia tu sultan usuk yang tanda tangan. Dia tipu, dia yang buat sebenarnya. Penipuan yang berlaku begitu. Sebab tu penulisan sejarah ni penting. Salah satu saya kata tu, beberapa fakta boleh menyebabkan merosakkan negara kita tu. Fakta tu penting. Pernah berlaku satu kes sahabat saya jadi yang terkini tu, sejarah yang terkini yang saya ingat lah kan. Dia sedang satu kumpulan buku teks. Dia buat secara dia penulisan buku teks yang baru lah kan. Dalam bentuk draft dulu. Dia sebagai penguat kuasa, dia panggil penguat kuasa kan, penilai apa tak tahu sebelum kau macam tu lah. Cuma yang nak sampaikan masa dia buat perubahan-perubahan yang berlaku tu, yang mana patut dikekal dan sebagainya. Sejarah Negeri Tempat, dia didatangi oleh ejen perisikan daripada Thailand. Kita tak tahu nak masa duk tengah buat tu. Maknanya seolah macam kita ni sentiasa dipantau dan diperhatikan. Ya, kita tak tahu macam mana dia boleh dapat tahu. Sebab dia tahu negara kita ni sedang gubah soalan sejarah dan sebagainya kan. Sebab dalam sejarah Negeri Tempat tu, dia sebut tentang pembebasan tentera petani pulau tu. Ni pengalaman secara ni cikgu, hadapan tu. Ya. Hak ni kawan saya sebenarnya ni. Kawan saya. Bukannya kita reka-reka. Ada. Dia kata intelijen dan mai minta depa depa jangan masuk pulau dalam ni. Sebab bila kita masuk di sini, pulau ni boleh claim ke antarabangsa nanti, kata depa diiktiraf dalam sejarah Malaysia ada. Dia memang tu. Lepas tu terpaksa kena buang. Lepas tu dia pun kata kami tak payah, kami dia menjalankan tugas saya, kami tak buang. Dia pergi ke Bukit Aman. Dia minta atas dasar dia atas dasar kerajaan. Atas dasar kerjasama. Jadi Bukit Aman kontak Kementerian Pendidikan, kita buang. Jadi orang datang tengok tu saja. Maknanya ada banyak sangat benda yang tidak diceritakan. Betul juga. Betul kata yang diceritakan tu. Betul tu. Yang sepatutnya diceritakan pun tak diceritakan. Gitu. Jadi kita punya kefahaman sejarah ni di jangan orang yang programkan pengetahuan sejarah. Ya memang tu. Begitu lah. Jadi kalau kita tak terpengcil sejarah, kita rasa sejarah ni betul macam ni, mak saya buat macam ni ya. Tapi sebenarnya kita ditipu lah kan. Tak tipu macam mana bila kita merdeka sekali, Pulau Singapura dipisahkan daripada Malaysia. Itu satu penipuan yang berlaku hidup-hidup betul. British masa dia merdeka tu, dia pajak tanah di Pulau Pinang masih ada lagi pajak dalam 4 tahun. Masa merdeka tu? Masa merdeka dia masih ada pajak tanah lagi di situ. Lepas tu habis 4 tahun tu bukan dia bagi dekat Kerajaan Negeri Kedah, dia bagi kat orang Cina. Sepatutnya kena pajak Kerajaan Negeri Kedah. Kerajaan Negeri Kedah lah. Kita bagi. Penipuan tu yang berlaku. Ustaz tengok sudah kalau kata penipuan berlaku kan, orang Cina ni sebenarnya mereka bukan kerana rajin mereka berjaya, dia kerana orang British bantu mereka. OCBC, Hong Kong Bank yang bantu mereka. Tokoh-tokoh ni mereka bukan kerana kerajinan sangat mereka berjaya.
Tapi kadang disogokkan. Kata ni apa sikap lah ni semua. Kalau nak ikutnya sikap sama lebih kurang je. Siapa yang berusaha dia akan berjaya, siapa yang tak berusaha dia macam tu je lah. Istilah apa? Sewa dan propaganda kan. Dia perintah negara kita, dia pecah perintah ni susah. Pecah perintah ni dia asingkan penduduk. Melayu di luar bandar, Cina di kawasan kampung Cina, di kawasan Pekan, India di kawasan ni lah, estate lah. Jadi bila dia bantu etnik lain, kita tak tahu, kita duduk di kampung. Orang Melayu duduk di kampung, tak tahu. Tak tahu orang Melayu ni tengok filem Singapura di Langgar Todak dah. Dia bukan di pandai tu. Dia tak tunjuk pandai dekat orang Melayu ni. Patut dia dulu. Tengok Singapura di Langgar Todak. Saya pandai dia kira ni. Dia kira tu. Itu juga orang Melayu tu masa tahun 70 berapa tu dalam apa, ada sebuah akhbar Bintang Timur nama dia. Pandangan orang Melayu tentang pendidikan ni macam mana Ustaz? Dia kata macam ni. Lebih baik tak tahu daripada tahu. Jadi macam tu. Dia bayang tak apa ni. Lebih baik tak baik aku tak tahu daripada aku tahu. Macam dengan mengapai Quran lah. Baik susah mengapai, kalau tak lupa ulang kali tak mengapai langsung. Mengapai tu. Jadi begitu. Jadi dia kata kalau hang mengaji nanti, hang pandai nanti bila surat sampai tu hang kena baca. Baik jadi bodoh macam lembu aku senang tu. Tahu buku pada dah. Masa tu. Tu budaya orang Melayu tu dengan ilmu. Bayang tengok sudah lah. Tu yang saya baca Bintang Timur. Kalau yang saya tengok sendiri dengan orang Melayu di kampung ni, saya kira macam tadi dia kan. Dia tengok saya mengaji pun dia kata ada anak dulu ya. Ada dulu. Tapi dah berubah dah lah ni. Sekarang dah berubah. Kesedaran tu dah berubah lah. Kesedaran ni berubah, yang saya tengok sempat berlaku 13 Mei dah orang Melayu mula berubah banyak. Sebelum tu orang Melayu duduk tahap macam tu. Ya. Baru tahap. Tuan-tuan, kita sedang bercakap tentang sejarah, tuan-tuan. Jangan rasa apa-apa, kita sedang bercakap tentang sejarah yang pertamanya. Dan kita bersama dengan cikgu sejarah yang mengalami lama. Jadi tuan-tuan jangan duk terasa dengan ni apa, ikut ada yang apa, Cina, India kan yang tengok video ni ikutlah, kita tahu kan. Sebab dah masuk di dalam YouTube. Jadi kalau itu ni kita sedang bercakap tentang sejarah. Sejarah ni macam-macam. Kita terpaksa mengakui akan tentang kebenaran benda yang pernah berlaku. Betul cikgu? Ya, betul. Okey cikgu, kalau kita nak terus lagi kita punya sembang pada waktu ni, pada petang ni kan. Kita ni kalau cikgu kata macam tu, banyak diselewengkan lah, ada yang disembunyikan, ada sepatut yang dicerita tak dicerita. Pengalaman cikgu sendiri pun cikgu kata kawan sendiri nak bila terlibat dengan penggubalan ni, ada yang patut masuk tak masuk kerana hormati kita itu bukan semua orang tahu, sebab saya tahu, sebab saya kawan saya cerita. Kalau nasihat cikgu kepada kita nak belajar sejarah lah ni, kena pula lah ni kan orang duk semangat nak kilau, dia bangun kembali dia punya semangat pengajian ni, nak balik kan. Bagus Mak Kilau ni dia bangun, kita kesedaran bangsa tu dia naik balik. Tapi kita nak kesedaran tu disalurkan jalan yang betul. Macam mana nasihat cikgu kalau nak mengaji macam mana sejarah ni patutnya? Kan macam kita yang tak khusus ni, kita nak kena baca balik buku teks kan, ataupun macam mana jalan yang sepatutnya kalau mengikut pandangan cikgu lah? Susah juga jawapannya tu nak bagi. Kalau pelajar ni dia berdasarkan mata pelajaran sejarah sendiri lah, dan buku teks yang disahkan betul-betul lah kan. Yang tu maknanya kita cuma pakai betul-betul macam tu lah. Jangan ada penulisan yang kita masih guna pakai daripada sejarawan daripada British dan sebagainya. Kita sendiri yang buat kajian sebenarnya lah. Macam contohnya kalau British dalam buku lama dulu dia sebut, kalau kata ambil orang-orang Cina pergi ke di Perak tu tujuannya untuk meningkatkan ekonomi. Sebenarnya bukan untuk meningkatkan ekonomi. Sebenarnya dia nak sapu biji timah yang banyak di negara kita tu. Itu tujuannya. Yang di belakang. Kita dedahkan sebenarnya macam tu pada pelajar, bahawa dia ada satu kesedaran lebih tu. Ni kita bila fakta dia. Fakta ni kena jawab dalam Pak Isa Ustaz. Dia tulis dalam buku teks macam tu. Orang Cina dia buat masuk dia adalah untuk meningkatkan ekonomi negeri Perak. Buat tu begitu. Tapi yang sebenarnya British dia nak ambil, dia nak keuntungan biji timah di situ. Sebab tu bawa kaum Cina masuk itu sebagai pekerja. Pekerja dia sebagai pelindung dia nak orang Cina bekerja. Tapi dia nak ambil biji timah tu. Ayat yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi. Ekonomi. Itu cara membaca sejarah tu. Bukan hanya membaca yang tersurat. Yang tersirat tu yang tak ramai orang boleh tu. Yang kita tak nampak pada Ustaz. Kapal haji masa peringkat kawal dalam kapal nama Anson, kapal Anson tu. Di bawah dia tu biji timah penuh Ustaz. Di atas tu ribuan jemaah haji belayar ke Mekah. Ada Ustaz memang macam tu.
Ada kawan macam tu. Itu saya dapat fakta daripada kawan saya. Maknanya kat bawah haji ni tengok pekat ni lah. Bagi kita tengok kita tak ada apa. Paling dia jumpa di timur balik tu. Angkut DJ timur bawah sekali ikut kapal. Itu yang tu. Jadi fakta-fakta macam ni lah kita kena betulkan balik tu. Macam apa anggap Ibrahim dia dibunuh dan sebagainya, kita anggap dia sebagai pembela. Dia bukan pembela, sebenarnya dia apa? Awila orang Melayu lah. Kita kena betulkan balik macam ya. Maknanya dalam saya nak tanya pasal Tok Janggut. Tok Janggut. Sebab dalam kutip sebenarnya tak ingat kita 3 atau 5 tak ingat. Dia kata Tok Janggut dia menentang British sebab Jepun cukai tu betul nampak dengar macam ngarut sikit. Yang tu dia dari fakta buku teks sejarah yang baca tu memang tu lah tentang pemerintahan cukai. Kebanyakan dulu kalau kata kita baca sejarah penentangan tokoh-tokoh tempatan dulu kan, kebanyakan secara ini bersifat individu. Kalau Datuk Pahaman dengan Mak Kila tu sebab Datuk Pahaman tak diberi jawatan pembesar, dia tak bagi jawatan pembesar ni, pendapatan tak ada lah kan. Macam tu lah. Tok Janggut di Kelantan tu dia kata sebab layanan British di situ. Itu salah satu lah faktor, tapi faktor sebenarnya mungkin ada faktor lain lah. Bukan faktor itu saja yang dia bukan sesenang itu soal berani melawan British lah. Dia mesti ada satu sebab lain, semangat yang lebih tinggi lagi lah buat dia berani melawan dia tu. Tok Janggut memang saya memang yang menolak dia untuk lawan dalam bukan pasal masalah cukai. Kalau masalah cukai sangat-sangat lah kan. Kita kata segi pemikiran kita kan, orang lain tak kata apa pun. Sebab apa yang kalau buat kan. Itu. Tapi dia ada mesti ada faktor lain yang menyebabkan dia tu. Dia lebih menonjol tu dia untuk guru agama, dia atau pergi dia sebagainya. Dia buat apa ajaran lima ada konteks dengan pelajar-pelajar di Mesir dan sebagainya. Dia lebih terbuka lah kan. Sebab macam apa, kalau Syekh Daud Al-Fatani pun masa perang Kedah tu dia biasa balik bagi fatwa. Perang tu ada satu jihad lah. Kita kena melakukan macam tu. Itu yang kekuatan yang boleh bangkit berani lawan. Kalau penulis buku, kalau di Kedah penulis buku penulis kitab lah. Syekh Abdul Samad Palembang. Dalam sejarah pun ada, dalam kitab agama pun ada lah. Memang hebat lah. Tapi macam Fahmi kata tu, saya ingat faktor dalaman lain memang ada lah, tapi tak ditonjolkan di situ lah. Tak ditonjol lah. British ni dia tekan di situ lah kan. Dia akan tekan faktor itu lah. Itu sejarah Tok Janggut tu, kalau kita tengok buku tu, selama ni sebut Tok Janggut kita tak ada gambar. Dia ada seorang Profesor UUM pun, Profesor sejarah pun, yang mengambil gambar di Museum London. Gambar tu diambil di Museum London. Gambar yang gambar Tok Janggut yang kakinya kat atas kepala bawah. Yang tu betul ya? Tu betul. Itu pun beberapa kali nak dimasuk dibincangkan. Dia takut menimbulkan satu semangat yang pada penduduk. Itu gambar bawah betul. Nama ni Tok Janggut tak ada gambar dia jatuh. Gambar kaki ke atas kepala ke bawah. Tu gambar tu diambil di Museum London. Baca sembunyi gambar tu dia tak bagi. Itu Profesor UM yang dapat. Jadi kalau kita nak baca sejarah dah ni, selain daripada buku teks yang ditulis tu, ada tak cadangan-cadangan cikgu buku sejarah? Lama web kalau ada. Yang cikgu ni lah, cikgu syorkan lah. Yang tu saya tak banyak nak tahu tentang lama-lama web tu, tak tahu sangat lah kan. Kalau buku tapi kalau kita jumpa orang yang pertikaikan sejarah tu, dia kena tahu, dia kena ada fakta yang benar lah. Kalau dia pertikaikan sejarah tu, kadang-kadang saya cuma tengok dalam YouTube tu juga kan. Tun Sri Lanang dia pertikai dan sebagainya kan. Saya tak berani nak kata. Tapi macam yang saya sebutkan tadi tu, semua ada fakta sebenarnya. Fakta dan saja-saja. Jadi macam tu jugalah kalau kita nak sampai kalau nak baca buku yang macam tu eloknya penulisan sejarah kita kontak Dewan Bahasa sebab mereka lebih kalau buku-buku kan. Buku teks ni sekarang ni kalau dia tulis pun dia masih ada benda yang diselinap. Ada juga tu dia tak banyak sangat, dia banyak ke arah macam kita mestilah banyak nilai-nilai murni, nilai-nilai murni, dia banyak di situ, dia tak pada fokus fakta-fakta sejarah.
Pasal mungkin dia jaga sensitivity apa semua macam tu. Ya Ustaz. Dia sebab tu sejarah ni dia ambil berat oleh Perdana Menteri masa penulisan dia tu. Lepas tu Thailand ambil berat sangat tu. China pun macam tu juga masa Jepun buat China kan Jepun tak buat buku teks ni dia ambil buat je. Takut tersebut masuk tu. Sebab dia faham dia fakta ni banyak. Macam saya kata pulau Batu Putih tu kan. Itu yang tu dicatat dalam apa majalah-majalah buku-buku dan sebagainya. Kenapa buku Pulau Batu Putih tak boleh hak kita? Itu kerana secara resminya diberi jawapan bahawa kita tak berminat dengan Pulau Batu Putih lagi. Macam tu. Itu setui batu Ustaz. Kalau kita nak banding dengan Pulau Pinang dengan Singapura lagi besar. Dengan ribuan biji timah di Perak yang diangkut buat balik tu, dia geledah habis lah. Kalau dia datang peringkat awal dulu, dia geledah dengan hasil-hasil bumi ni, bunga cengkeh, bunga lawang, kayu dan sebagainya, dah ambil habis. Kalau tanya cikgu lah, tokoh sejarah yang cikgu kagum adalah tokoh sejarah yang kita sepanjang cikgu dulu ni lah, yang cikgu rasa kalau kita ni pandangan dia tu cikgu boleh ni lah. Kalau tokoh sejarah ni, kalau yang perjuangan tempatan tu yang saya sebut ni, Tok Janggut lah tu biasalah tu, sebab dia ada kehebatan yang menentang. Tokoh-tokoh lain pun hebat juga Ustaz, memang sebab, tapi dia bercorak individu lah berdasarkan fakta sejarah yang saya belajar lah. Betul tu kita tak tahu lagi lah. Tapi kalau untuk membina bangsa, tokoh-tokoh yang sanggup berjuang untuk negara ni, Datuk Onn Jaafar lah bagi saya. Betul lah. Datuk Onn Jaafar ni sebab tu dia dibuat pada UMNO 2 kali. Sebab dia lebih advance. British memang sekat dia lah. Sebab tu tak boleh nak ni dengan dia. Dia tak boleh. Tak boleh berhadapan. Dia minta orang-orang Cina ni, kita nak berikan orang-orang Cina ni dan nak balik dia. Lepas tu British tak bagi. Jadi bila tak bagi, dia British gunakan penipuan lah untuk bagi Tok Onn ni keluar daripada UMNO. Ini sebenarnya. Jadi Onn Jaafar ni adalah tokoh yang hebat lah. Dia lah yang kalau kata tokoh Melayan Union yang menentang British Melayan Union, Datuk Onn Jaafar ni. Tokoh ni lah. Tengku Rahmani dia selepas tu saja. Yang menyambung. Dia penyambung. Pan. Dia macam kalau kata macam mana Tengku Rahman ni dia memimpin parti politik ni, macam mana dulu-dulu ni, berdasarkan apa yang saya baca daripada wartawan ni, bila Datuk Onn Jaafar letak jawatan, wartawan daripada Kuala Lumpur datang ke Al-Aqsa ni, jumpa Tengku Rahman. Tengku Rahman bawa balik mengaji daripada London tu hebat lagi lah kan. Main bola je tu. Dia anak aja Kedah kan. Dia main sini, dia jumpa Tengku. Kami nak minta Tengku jadi presiden UMNO. Tak boleh, aku tak mau. Aku tak minat dia UMNO ni. Dia pun pujuk dia tak mau juga. Wartawan yang kata macam ni nak pilih siapa waktu tu kan. Ada seorang wartawan, saya dah lupa lah, dia tulis dalam apa saya baca dulu. Dia kata tak apa, kalau Tengku tak mau tak apa, besok kami balik ke Kuala Lumpur, kami akan tulis macam ni lah, Putera Diraja Kedah belanja duit rakyat tapi tak nak berkhidmat dengan rakyat. Jangan buat itu. Ayah aku mau aja. Aja tulis itu. Tulis itu ayah aku mau aja. Macam dia lebih kurang. Kayaknya boleh. Rupanya ada dia guna macam tu. Sedikit benda macam tu betul berapa tu. Nak pujuk. Kena wujudnya tu. Dia tak mau tak apa kami buat tu aja kan. Bila pegang tu ya. Iyalah. Macam Soeharto mula-mula pegang tak mau. Belajar. Tu cikgu kalau tu tentang sejarah lah. Kalau pandangan cikgu kalau kata ni orang muda lah ni. Ya macam mana apa nasihat cikgu kalau berkaitan dengan sejarah ni? Cikgu kalau macam di sekolah sendiri pun dia mengantuk dia. Subjek sejarah ni macam mana mengaji di sekolah? Dia kalau orang sampai tahap tu orang beristilah ubat mengantuk apa, kita nak sebelum nak lena tu Nak cepat tidur. cepat tidur. Sebab sejarah ni dia dah main set di otak dia dah kan. Sejarah ni benda yang berlaku lama, orang tak minat apa-apa. Sebab tu saya mengajar sejarah ni, saya terpaksa banyak bercerita kepada pelajar-pelajar. Kelas tuition macam family lah dia bayar duit kat saya. Dia pun kena fokus kat saya pun bagi juga kan itu. Tapi
banyak penceritaan daripada pelajar-pelajar ni bahawa sonok kalau zaman budak Jepun tu cerita macam-macam budak-budak mereka sonok lah. Sebab tu budak-budak student yang jumpa saya tu bukan ilmu yang saya bagi dia ingat sangat, dia ingat apa yang saya kata cerita kat dia pun. Dia kata-kata kilau semua sonok. Macam mana Fahmi? Cikgu tu bukan pun ingat ilmu sangat, tapi cerita tu ilmu ni. Ya, Cerita tu jadi ilmu. Apa kata? Fahmi kata. cerita tu jadi ilmu. Tak ingat lah. Dia beza yang menarik ya. Kalau sejarah kat sekolah, satu saya yang tu kok. Tapi sejarah yang cikgu ajar kat tuition sebab dia ada dua unsur yang tak ada kat sekolah yang sekarang saya perhatikan. Satu unsur dia ada Islamisasi. Cikgu ada sedikit nilai Islam sebab jadi macam ni. Jadi yang kedua, info tambahan yang tak ada dalam kutip. Yang tu maknanya yang tu sebab saya tahu, sebab saya mengajak budak-budak kelas-kelas premier kan. Kelas premier ni Kena ada tambah ni lagi lah. dia kena ada nilai tambah sikit kan gitu. Tidak nanti budak-budak tu lah. Sebab di dalam kutip ni dia ikut sekatan saya. Sekatan dia tekat tu saja lah. Kalau dia tambah pun dia tak boleh sebab nanti buku teks ni lah diguna untuk ubah soalan. Jadi kalau pandai-pandai dia tambah susah kan, sebab buku teks di Malaysia ni satu tu saja sejarah, dia tak ada banyak macam geografi dia ada 2 atau 3 tak apa dia ikut tu. Sejarah ni satu tu saja. Cikgu sepanjang ni pernah melalui peristiwa yang besar. Antaranya macam cikgu sebut tadi ni 13 Mei cikgu dah ni dah. Waktu masa saya tingkat 4. Tingkat 4 lah. Cikgu sedang waktu tu. Saya tahu. Macam mana ada cerita-cerita yang Kalau peristiwa tu kita dengar melalui radio saja kan. Suasana tu suasana yang kita bimbang juga lah kan. Dengan sebab dia berlaku antara kau ni kan. Dan yang saya nampak nyata tu akhbar hanya 4 keping lah. Abang bertaharian tu 4 keping lah. 4 bukan surat je. 4 bukan surat je. Sebab saya duduk mengaji terbalik di stesen Bahir Letak tu kan. Beri surat bab tu 4 keping ke apa. Macam tu. 4 muka surat cerita tentang tu. Akhbar tu hanya 4 muka surat. Masa tu surat abang ni 4 muka surat je. Benda akhbar dia layan dia apa tak banyak lah. Tak banyak. Lepas tu cerita tentang peristiwa yang berlaku tu. Peristiwa yang berlaku tu saya tak banyak tahu sangat sebab dia di Kuala Lumpur, cuma dengar cerita-cerita tu yang orang kampung duk seboh tu ambil ilmu sana, ilmu sini tu banyak lah kan. Sini dia tak ni mana tak jadi apa pun kan. Di kawasan ni tak jadi apa-apa di mana-mana tu. Tak jejak apa lah. Sebab waktu tu di Kuala Lumpur aja orang yang berani tu bertindak kan. Di luar macam ni dia pun tak apa-apa ni masih lagi hidup macam ni lah. Masih dia pun tak berani lagi sebenarnya. Dia pun tak banyak lagi kan. Saya ada satu persoalan cikgu. Ni nak tanya orang sebab saya dah dengar cerita orang-orang lama kan. Katanya dulu ni apa dia kalau kata kaum Cina lah. Kaum Cina ni banyak duduk di dalam kampung-kampung. Kata setiap kampung ni tak tahu saya nak tanya setiap kampung ni ada seorang dua orang ada kan? memang betul. Cuma mai satu ketika depa keluar daripada kampung tu depa pergi duduk satu tempat yang macam tertumpu pada satu tempat. Ada juga yang masih yang tak keluar tapi kebanyakan yang keluar betul je. Kalau dulu setiap kampung ada katanya. Dulu ada sebab depa mai tu dulu semua mai tu minta insan dekat orang Melayu dah untuk dapat tanah dan sebagainya kan. Lepas tu tapi masa yang kata selepas tu British bagi tanah kat orang Cina tu saya kira lah dia pun akan dapat semua. Masa awal tu budaya Cina ni pula bila dia duduk di situ dia takkan keluar sebenarnya. Masa tu memang macam tu kan. Dia bila-bila dia tak keluar, dia duduk di situ dia takkan keluar lah kan. Kalau ustaz tak tahu, ustaz balik singgah lagi ikut belah tolang tu depan masjid tu betul dia tak keluar. Dia tak keluar. Dia boleh duduk situ dia tak keluar. Tapi belah kampung kami tu belah sana belah Benang orang tua dulu, orang tua lama ada cerita. Kampung ni pun tak ada tapi keluar lah. Dia keluar duduk belah Kelang Kecil, dia duduk lama-lama dulu ni. Ada yang duduk kawan baik duduk ni pun semua tu. Duduk maknanya duduk dalam kampung. Kalau di Teluk Jamat tu sampai ubah nama tu Cik Lah dengan Cik Mei. Cik Lah dengan Cik Mei ni Cina. Cina. Buat benar. Ubah nama. Dia panggil Cik Lah dengan Cik Mei. Cakap nama tu macam Melayu lah. Cakap pelik Teluk Jamat. Tapi kalau mereka tu naknya tak menimbulkan masalah. Mereka tu tak sebab hidup sekali mereka sedang. Kata apa, mereka ni main duduk sekali nak hidup sama-sama nak cari ni kan. Jadi bila duduk sekali ni lah, yang duduk sama-sama kaum ni lah yang menjadi yang selalu macam tu sebenarnya. Dia tak ada interaksi dia kurang, dia tak ada interaksi dia kurang tu.
Cikgu kalau ni lebih suka kalau kita sekolah kan, macam yang mereka duk cadangan sekolah yang mencampur semua tu, sekolah-sekolah tu ada sekolah-sekolah wawasan lah apa. Ya. Macam mana cikgu lebih suka macam mana kalau pandangan cikgu? Sekolah wawasan ni kalau betul-betul dia betul-betul teori dia macam tu, betul bagus ya. Bagus. Tapi betul reality dia tak macam tu. Oh, dari segi realiti dia tak boleh ni lah. Realitinya hanya sebelah pihak kita orang Melayu, orang India kata okey. Tapi satu pihak lagi tak. Contohnya saya tengok di sekolah apa? Sekolah di sini lah, sekolah dia nak bukit sekolah Melayu, sekolah kebangsaan apa ni, apa Ahmad? Sama Aman. Taman Ahmad. Taman Ahmad tu asalnya nak buat macam Oh, sana. Sekarang tak boleh. Tak jadi. Realiti dah. Tak jadi macam tu sebab mereka tak mau. Oh. Bila tak mau ni dia ada kaitan dengan orang politik dan sebagainya ni tu. Orang politik ni dia bukan tak tahu dasar pendidikan kita selama ni tak betul dan sebagainya kan. Dia tak mau, dia nak guna dia sebagai bahan politik ni. Orang politik muak kan. Tapi betul. Dia nak guna yang tu, untuk sebagai bahan politik dia. Tak banyak yang guna untuk betul-betul. Dia tak betul, bukan dia tak tahu, bukan dia tak ngaji, dia pandai dia tak. Guna untuk apa kita kata kedudukan peribadi ataupun kedudukan politik tu lebih kuat lagi lah ya. Yang tu saya ambil pandangan daripada Dr. Mazin ni, bagi tahu memang tak boleh sebab dia pun tak mau. Kalau bawa sampai parlimen pun orang tanya tu dia pun tak jawab. Tak boleh, dia pun tak mau. Dia pun tak mau tu pasal apa? Dia pun nak jaga kepentingan politik dia pun. Dia pun takut bila bersatu macam ni nanti kepentingan politik dia pun dan sebagainya yang ada penjagaan tu lah. Itu yang hidup ni tak lari pada politik tu lah, yang tu yang payah sikit. Tapi kalau dari satu sudut Indonesia dia berjaya buat tau. Dia berjaya walaupun ni semua apa Cina ke apa ke bila sana tetap Indonesia. Dia dasar dia kena macam tu sebetulnya. Cuma dari segi keunikan tu Malaysia ni nampak macam unik lah sikit. Dari segi uniknya. Tapi dari segi apa kita keharmonian tu dia nak jadi dia duk macam dengan apa mudah untuk berlaku tercetusnya ni tu. Saat-saat kalau kes apa-apa tu dia kira nak kelai nak memang isu-isu dia susah lah kita cakap ni benda-benda ni. Kalau kata tiga bangsa yang duduk macam ni memang cuma tolak ansur yang paling penting dia, sebab kita orang Melayu ni banyak tolak ansur je. Daripada dulu sampai now ni orang Melayu banyak tolak ansur lah kan. Kalau kita nak sama-sama tak tolak ansur, masalah lama lah dia tercus ni. Kunci dia kan, kunci dia toleransi. Toleransi tu kena ada lah. Bukan sebelah pihak je yang duk jadi sebelah pihak belah Melayu saja yang kuat dalam toleransi ni. Kalau kita macam tu saja dia tak tahan lama. Tak tahan lama. Dia tu lagi kita benda ni dia tunggu sajalah kan. Kalau kata terlebih sangat tu dia kena sama-sama akan sama-sama bertoleransi sebab tu keselamatan ni penting. Kalau di Pokok Senau, Balai Polis Pokok Senau ni dia memang dia kata setiap beberapa jam sekali Bukit Aman kontak selalu di Balai Polis Pokok Senau. Pasal ada banyak dia ada kes macam ni. Di Bukit Aman ni polis lah tengok. Yang saya tahu lah, yang saya tengok daripada pengetua sekolah menengah Pokok Senau dia tahu sebab polis beritahu dia. Apa-apa kes nanti Bukit Aman yang pegang. Dia tak pegang sini. Cikgu, kalau kita tanya cikgu lah, dalam sepanjang cikgu lama nak masuk ke 70 lah kita kata kan, kalau boleh senaraikan guru yang bagi kesan pengaruh dalam diri cikgu ni, kalau cikgu masih ingat, masih ingatnya cikgu kita lah. Cikgu memang kalau guru yang cikgu rasa kalau kita senarai pendek lah 3 orang kata siapa yang cikgu kalau kita cikgu boleh senarai saya sebelum Ustaz tanya tu saya senarai dah. Tak jumpa saya. Tak jumpa. Sebab cikgu saya ni macam saya kata yang mula-mula mengajak saya ABC tu okey lah. Lepas tu kalau cikgu ni dia ada kelebihan macam ni, dia nak menonjol sangat tu. Tak ada juga. Dia nak menonjol sangat lah dia kata kan. Dia beri semua sekata. Dia macam cikgu ni macam biasa-biasa dulu ni dia bagi masuk kelas belajar balik, masuk kelas belajar balik, itu saja kan. Kita lah kalau nak, sebab tu cikgu boleh jadi kalau kita duduk dalam kelas tu tak
menonjolkan diri, kita tak kenal ni cikgu, tak main peranan. Cikgu ni hanya bagi ilmu balik pada dulu sampai lah. Macam tu je. Macam tu saja. Kalau nak tengok dari segi teknik pembelajaran dan sebagainya, sama yang biasa yang bagi Dia pun cikgu pun duduk berpindah anda banyak time sekolah menengah pun cikgu duduk start sekolah ni, dia tak ada nak merasa bersama guru ni kan. Maksudnya bersamaan bersama guru tu singkat lah masa cikgu tu. Ya. Kan cikgu duduk pindah sini, pindah sini. Banyak posting. Banyak posting lah. Saya nak bagi tahu Ustaz pun, saya rasa duduk saya tak jumpa Ustaz. Saya bukan kata saya tak kenal, saya tahu cikgu saya doa selalu cikgu saya betul lah. Saya bukan, kita sebagai, kita tahu kan, kita bukan bekas guru, kita cikgu, dia cikgu saya, bukan dia bekas guru saya. Kalau sebut bekas guru dia terputus habis doa, okey, kita apa kita tu bukan cikgu saya, okey silap banyak, okey terputus doa, tak mau, Mana boleh bekas. itu cikgu saya. Itu bukan bekas, itu student saya, itu anak murid saya, bukan bekas, bukan buri. Okey. Sampai mati ya. Yang ni tengah orang dia sebut tu bukan anak murid saya, tu bukan cikgu saya. Tak sebut macam tu, silap. Okey. Doa tak sampai, okey. Satu ustaz saya bagi tahu itu, saya tak lagu tu rupanya. Bekas pelajar sekolah boleh bekas jadi. pelajar sekolah. Tu boleh jadi bekas pelajar kelas ada dah keluar dah. Tapi bekas anak murid ni tak ada. Jangan. Cikgu, anak murid. Dia baru dia dapat anak murid doa, dapat kita doa dapat anak murid kita kan. Macam tu. Macam tu. Apa dia Iban kalau kita ni? Kalau bahasa lah. Kalau bahasa ni saya terlibat dalam pemeriksa kapten Ustaz. SAP. PMA. Pemeriksa nak jadi ketua, nak sampai ke peringkat ketua pemeriksa bersama lah. Ada 20 orang lah di Malaysia ni. Ini yang nak menentukan ABC grading. Kita tak Benaik kan nak turun ke apa kan dapatnya nak. Jadi saya bertugas ni di sekolah ni, lepas tu kata saya satu kepuasan bagi saya kan. Bukan satu rasa macam satu beban dan sebagainya. Kalau saya keluar ni selalu lah kan. Sak bahasa keluar, sak sejarah keluar, tak penting-penting lah keluar. Rata di seluruh Malaysia ni lah, hotel-hotel mana-mana keluar. Padahal di sekolah ni saya sak je keluar. Cikgu berhenti dengan jawatan terakhir. Jawatan terakhir cikgu biasa je. Saya tak nak jadi rusak dan sebagainya. Saya tak apa-apa nak berminat sebab saya waktu tu saya sibuk dengan kelas tuition, sibuk dengan ceramah dan sebagainya. Maknanya pentadbiran tak berapa berminat. Saya tak berapa minat mengajak. sebab yang saya tak berminat tu saya jadi ustaz. Saya jadi ustaz kan. Naik 80 ringgit ya. Ya betul. Pengetua. Dia jadi pengetua, dia gaji tinggi daripada saya lagi. Lepas dia ikut DG di sekolah ni kan. Correct dia. Dia tak boleh lah sebab saya usah pun saya pun tak pergi sebuah sekolah kan. Sebuah sekolah saya kena tak pergi. Naik 80 ringgit. Dia tak pergi sekolah juga tapi dia lebih daripada tu lagi ya. Jadi saya tengok di situ ini saya tak mau. Pening kepala lagi. Kepala lagi baik takat 80 ringgit ni saya pergi tuition, saya pergi ceramah dan mana-mana macam tu lah. Lebih lagi noh. Padahal lebih lagi. Kalau bincang bab tu lah kan. Kalau bincang tapi asal cara cikgu ni, cikgu lebih berminat untuk tumpu kepada apa? Subjek mengajar. Saya lebih banyak terlibat dengan pelajar-pelajar. Saya rasa satu kepuasan lah. Saya rasa satu kepuasan yang bagi didik pelajar-pelajar dan sebagainya. Kalau kelas tuition ni, mak ayah ni kalau di sekolah biasa dia, di sekolah Jambi cikgu jangan pelajar ibu bapa jangan telefon saya kan. Tapi di kelas tuition ni ibu bapa telefon saya, cikgu si anak saya dapat saya tak anak cik memang pandai lah. Main makan dulu ya tak apa. Memang pandai, memang student pandai lah. Tak mahu kita semua pandai lah. Budak-budak apa sedang bahaya. Tuition lah. Budak-budak pandai lah. Boleh lihat tak pandai-pandai kan tapi pun itulah. Tapi yang kalau tu puasa tu, puasa saya sebagai seorang pendidik lah. Seorang pendidik lah. Kalau macam bahasa tu, dia lebih terkait dengan kesastraan. Cikgu bidang tu juga macam sastra dia lain, dia bahasa kan. Sastra lain. Sastra dia lebih mengkaji komponen sastra dan sebagainya kan. Novel, sajak dan sebagainya kan. tu macam cikgu mula tadi macam gaya bahasa. Yang tu sebab saya kata tu darah daging saya tu, bahasa tu. Sebab saya jadi juru acara selalunya. Daripada sekolah saya memang jadi juru acara kan.
Bila jurubicara saja setting macam tu lah, cara nak bagi itu kan. Saya nak buat kelainan lah jurubicara kan. Sampai ke satu peringkat saya pernah jadi jurubicara. Saya tersilap cakap, ketua bincang tu dia buat postmortem balik kan. Macam bakal jurubicara nak buat macam mana ni? Kita buat bahasa Inggeris juga boleh? Saya dah silap aku. Silap banyak aku. Pandai kata lu. Ketua tu dia kira nak baik, okey kita buat. Silap. Jadi kita buat mula-mula tu bahasa Melayu, masa nak sampaikan CJ dan sebagainya kita cakap bahasa Inggeris. Cikgu ingat kali pertama cikgu jadi juruacara ni? Ingat? Ingat. Kali yang pertama tu dia ada ni lah, kementak ke, gemuruh ke. Kan cikgu memang tak ada ke macam mana? Kalau boleh kongsi. Ni dia ni buat saya dah terlalu banyak pengalaman keluar ni tentang. Saya banyak keluar pergi mesyuarat, pergi buat sidang pleno lah, pergi kerusuh lah, pergi seminar lah, banyak sangat keluar tu lah. Kalau kali yang pertama sebelum keluar apa semua tu? Belum keluar. Ingat tak? Saya mula-mula tu saya jadi di Sekolah Menengah Pasang Jambi penonton kan. Boleh jadi MC dia kan. Tu cikgu tu ada cikgu dah. Tu saya mula-mula jadi MC dia penonton kan. Kan memang dah terlatih di sekolah. Tak dah. Bila dia kata macam tu baru saya belajar. Macam mana nak buat skrip dia. Saya tanya kawan saya. Tak ada gemuruh apa orang? Tak ada gemuruh dia sebab saya didedahkan, benar saya didedahkan macam tu. Kalau kita tak didedahkan itu silap kita. Betul. Sebab salah satu bina keberanian ni kita bercakap ni tasrif dia orang bukan tahu. Kita nak cakap apa dia bukan tahu, kita tahu. Lepas tu kalau saya nak ceramah satu dewan pengetuk apa saja, sebab saya nak bagi ilmu, saya nak bagi info, dia bukan tahu. Dan salah satu lagi poin yang bila saya boleh cakap saya pegang satu je. Kalau saya tak tahu, pelajar-pelajar tanya lah kalau saya ceramah sama pelajar saya, kalau saya tak tahu saya jawab tak tahu. Saya balik tidur lena Ustaz. Saya ada jangan goreng. Kita balik lagi, saya balik tak sampai rumah saya kata silap tadi. Ni saya balik tidur lena walaupun saya tak tahu tu. Budak-budak tak mahu kita tak tahu buat tanya soalan ke. Saya tak tahu ni tanya cikgu mana. Saya tak tahu, saya tak tahu. Saya balik tidur lena Ustaz. Saya pesan tu. Maknanya tip dia jangan goreng. Jangan goreng. Tak tahu abang tak tahu. Dia buat meletak. Semua saya tu. Kita ni tengah orang tak tahu dia kokak nak jawab. Ilmu ini ilmu. Kita habaq fatah budak silap lagi tengah. Dia ni kalau kita tengok video kita ni banyak budak-budak muda, kadang-kadang baru ni lah kan. Kadang-kadang mungkin dia perlukan tips juga. Kalau cikgu boleh bagi sedikit tips untuk apa? Ke depan. Nak cakap di depan, public speaking macam mana? Nak cakap di depan Kalau kita dia satu ni tips yang mudah-mudah lah. Dia macam ni. Dia cakap di depan ni dia kena satu suara kena okey lah kan, suara tu. Kalau tak okey tak apa, kita belajar ni. Dia kena macam ni, dia tak ada cara kita. Ada nota ke apa? Tak ada nota, ada skrip dia. Alamak. Dia bukan dia kita nak cakap ni. Pelajar saya pak. Nak cakap ke depan ni, cakap jangan nak kenyih-kenyih. Ambil kenyih-kenyih. Jangan. Nampak tu. Ini apa tadi macam tu tadi. Kita kena serius. Kita kena serius betul-betul. Kita kena sampai kita kena yakin. Main watak lah. Kita ada watak dah. Kalau macam kalau nak ceramah pun macam itulah, kita kena serius. Tapi kalau ceramah ni biasa lah kan, saya dah lama sangat lah. Saya sampai budak-budak tunggu satu dewan buat darah. Lepas tu tuan-tuan kita tu bisa ceramah dah biasa lah. Biasa lama. Tempoh duk tunggu lama saya. Saya biasa pergi sampai ke pulau Tubuh, pergi sampai budak-budak duk tunggu dah. Saya yang mata meleleh tu siam dah ni nak syokul. Rasa sedih tu kata Bertunggu guru lah. Dia bertunggu. Ada bertunggu cikgu. Saya nak pergi Pulau Tubuh bayang tengok lah. Pulau Tubuh tapi mana rata tapi kan. Dia macam ni lah kalau kita tu kita kena nada suara kita. Kena jaga nada suara. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan tak ada dulu. Dia kena jelas. Kena ada kena tinggi sikit suara dia kena nada tu kena mega macam ni lah saya baca pilihan lah skrip saya ni lah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang berusaha
Encik Idris bin Ahmad, pengetua sekolah menengah Bangsa Jabi. Dia macam tu. Dia kena ni tu. Dia berhenti dia tu pun ada dia punya Ada DJ tu. DJ. Kemudian selanjutnya lagi betul kita. Okey ya, guru-guru kanan, guru cemerlang, konsul pelajar guru-guru dari Gedung Ilmu SMK Jabi yang seguris saja semalam dirincikan jasamu, dialah pemberi dialah pemberi paling setia. Dia macam tu, dia kena ubah saya macam tu sikit. Dia cakap tu berhenti sikit. Dia kena macam tu. Dia kena, kalau nak bercakap dia macam tu lah. Jadi dia punya apa? Banyak kita kata kalau pengacara ni nada dia ada nada masing-masing. Dia ada nada dia. Kalau ceramah ni dia nada dia. Ada sama lain. Ceramah dia biasa lah kan. Ya. Sama dia Tapi santai. cara dia kena macam tu. Dia kita kena bina suara sikit. Kita kena bina suara sikit tu. Latihan tu penting juga lah. Latihan sebelum Razor. Memang betul. Preparation. Saya skrip Buat razor. bila skrip ni, bila saya buat kan, saya buat skrip, lepas tu perempuan semua lena saya seorang buat skrip kan, buat tu saya suruh detik, tuan-tuan kan. Saya duduk Penerah seorang-seorang. duk asal detik. Orang kena detik macam tu. Kalau saya tak teh nanti okey dah, kita kelancaran tu kena ada kan. Bahasa Inggeris pun lagi. Selalunya macam ni lah dia punya apa, bahasa-bahasa bisdaq kan. Pelajar sekalian, hari ini untuk kesekian kalinya tangga keramat menjadi saksi 16 Mei 2011. Sekali lagi gahnya Hari Guru disambut di seisi negara. Macam tu. Kawan saya biasa di lembaga perkesian biasa terkejut. Tak ada macam tu 20 tahun juga. Ayat dia tu. Ayah dia tu kami terkesima apa-apa tu. Lepas tu saya tak datang pentah di berebut skrip macam tu. Main skrip kami memang. Patut depa cikgu Abang Wai tadi duk sebut kata depa berebut skrip tu. Irfan pun duk tengok nak minta tu. Ya, Irfan ni dia jadi pengurusi. Saya Tengok dia minta cikgu tu. dia kena macam tu Isman. Betul lah. InsyaAllah. Itu semua tu berkaitan bahasa. Okey tak. Ada banyak skrip saya tu banyak lah tu. Okey cikgu. Apa dia mungkin last kot kalau kita ni kita dah sejam lah. Apa? Boleh Sejam. Kalau kita ni kot last nak ni apa dengan cikgu? Tak tanya. Kot lah. Dia selalu kalau penghujung rakaman selalunya saya akan tanya buku rujukan yang selalu cikgu rujuk. Buku rujukan. Tapi dah lalang cikgu di sini, cikgu pun banyak pengalaman dalam sejarah. Jadi saya nak tanya pasal buku Suratul Salati ni. Ya. Ada yang kata buku tu dah fakta dalam tu dah diubah oleh British. Betul je? Fakta diubah satu tu dia ditulis oleh Tuan Sri Lanang kan. Tu jenis Melayu tu Tuan Sri Lanang, bukan senang nak tulis. Dia tulis dalam abad yang berapa bayang tu lah. Yalah. Dia bukan sesenang tu yang tengah reporter Tuan Sri Lanang ni. Macam mana saya tak tahu, tapi dia memang meninggal di Aceh sana lah kan. Dia kerajaan Aceh ambil dia. Dia genius, dia memang genius lah kan. Nak tulis memang payah nak tulis. Fakta diselewengkan saya tak tahu tu sebab macam mana. Sebab kalau kata fakta diselewengkan tu bolehlah dia buka Al-Quran kan. Al-Quran ni tapi kalau hak lama tu ada lagi dia punya, kalau kena kita seleweng tak seleweng kan tu lah kan. Ada juga dikatakan diselewengkan lah. Selewengkan macam mana fakta tu apa tahu contohnya. Saya tengok video kot Dia kata sebab badan barat tu mampu lah. Asin ke dia tau. Ini PBB ni tu lah badan besar yang di barat. Ya. Mereka iktiraf Suratul Salati sebagai kitab agung masyarakat Melayu, tapi dalam tu mereka ubah sikit. Itu sekat saya tengok video tu lah. Itu kata. Tapi masih masuk dalam benda yang dipertikaikan. Maknanya bukannya sepakat kata ni kan. Itu yang katakan sejarah ni masing-masing nak berebut, nak ambil kepentingan dia ni tu. Kalau dia ubah tu memang untuk kepentingan dia lah tu. Kalau dia ubah kan memang untuk kepentingan dia tu. Dia ubah, dia tulis ayat sikit lah kan. Dia nak lain dia tulis ayat sikit. Dia kata untuk ekonomi tapi dia nak untuk diri dia macam tu. Mungkin last dia kita membaca sejarah ni kan, kita direct terus kepada buku sejarah ke ataupun kita kena melalui ahli sejarah? Dia kalau kita baca buku sejarah ni direct kepada buku sejarah tu lah. Kalau dia tulis yang betul itu betul lah kan. Kalau ahli sejarah pun lebih kurang macam tu. Dia kalau ahli sejarah ni maksud dia
Dia kalau jadi dia tak tulis buku padahal Nanti profesi mesti dia prop kan. yalah, kadang Dia kita tulis tak buku. mampu untuk apa, kita boleh baca tapi kita tak mampu nak faham. Nak hadap tu. profesor sejarah tapi dia tak buat buku dia. Tapi essay dia dan sebagainya ada lah kan, apa pandangan dia sebagainya. Fatimah Hadap dia memang pakar sejarah lah. Kalau nak rujuk tanya Fatimah Hadap lah, dia lebih maklum lagi lah. Dia beritahu mana dia suka, dia tak suka tokoh, kita beritahu lah. Sebab saya biasa ikuti Fatimah Hadap. Profesor Fatimah Hadap tu. dari China. Itulah. Ya, profesor-profesor lain pun banyak lagi kan. Yalah. Mereka lebih banyak buat kajian riset dan sebagainya. Kalau nak tanya mereka lah kan, kadang-kadang kalau kita baca buku tu lah dulu kan. Kalau kita nak tahu, kita tanya mereka lah senang. Kita baca tu, saya kata pelajarnya, kalau kita nak belajar lebih elok, kita berguru lah senang. Kita suka saja, kita jumpa awak tulis saja lah. Jangan baca buku boleh juga kan. Tapi dia tak hebat lagi, kita jumpa. So kita ada mesti berguru. Kita berguru. Dia hebat lagi. Berguru ni apa yang kadang ada benda yang tak ditulis tapi guru kita boleh cerita. Ya, betul saya. Memang kita. Kalau buku ni memang baguslah tu. Okey cikgu, rasanya panjang lah kita punya ni. Cerita Ustaz, banyak di Kalbat Ziarah ni, banyak ingat kat Jumpa Kak. Mungkin lepas ni kita akan jemput lagi lah. Cikgu noh, boleh kot noh. InsyaAllah lah kalau Mudah-mudahan cikgu bagi kesihatan pada cikgu lagi ya. untuk kita bersama di sini. InsyaAllah. Kan mungkin lepas ni kita bulan Merdeka ke apa yang berkaitan dengan sejarah lah, kita boleh sembang-sembang lagi sejarah, sembang cara santai je. Bukan kita nak tegakkan fakta apa-apa. Yang saya cakap sejarah tu memang betul ya. Yalah, kita hak ditulis. Kalau saya tak sebut macam tu macam sejarah dia kata macam tu, saya tak kata saya tak sebut. Yalah, betul. Sebab tu kawan saya ni dia Melayu lah kan, tapi keturunan Cina. Bahkan kita sejarah Malaysia, kita kira apa mereka. Oh, dia tak mau sebelum mereka ni, dia keturunan Cina. Dia keturunan Cina orang kan. Kita kira apa mereka, mana boleh buat gitu. Mau perlu. Kira hak lepas Merdeka je. Kalau mereka je. Sebelum tak mau. Tak mau. Oh, Macam tu nak yang lama dari dulu lagi, ada jatuh bangun lagi macam-macam lagi kan. Banyak jorang ni kalau kita tahu. Yalah. Dan sebenarnya kita semua ni keamanan pada hari ini kita terhutang budi sebenarnya dengan Orang dulu-dulu. kita kan. Dan sejauh mana pula kita nak kekalkan Ya, keamanan tu kan. tanggungjawab orang lain ni pula ni remaja-remaja yang ada ni. Remaja-remaja. Macam mana tindakan-tindakan yang mereka bawa tu lah yang menjamin keharmonian ni. Untuk selepas lagi kan. Okey, last sekali cikgu, nasihat terakhir. Bagi sikit nasihat pada kami, pada semua yang menonton ni. Allah. Nasihat je biasa lah Ustaz. Kalau saya nasihat bukan cakap ni, cakap saya pun sama kalau nasihat kan. Sama lah. Nasihat pada orang lama ni. Apa yang saya nak kata tapi ikut dalam apa kata tapi yang saya tak mana. Ni pertama kali ni dunia ni kita singgah sat ya. Singgah video ayat Ustaz. Tu ya. Abang remaja-remaja atau apa-apa. Saya abang hari saya kan. Kita singgah sat video ayat ya, jangan kalau kan. Sakit bah duduk tinggi tak mati dia, kita singgah video ayat lah ya. Pama tu lah. Pama tu abang singgah sat ya. Jadi semua boleh rasa ilmu tu mana dia. Anak muda pun tahu lah, bukan dia tak tahu. Dia terlalai. Seronok dengan dunia keramaian. Ya betul. Yang keduanya, hidup ni simple ya, bagi senang ya. Hidup kita ni sekali ke atas, sekali bawah. Sekali hidup atas, sekali hidup bawah. Main ikut tu je. Main ikut tu ya, tak ke mana lah. Kalau hang duk teruk lah ni, bukan nak teruk terus. Dia akan berpusing. Dia akan pusing. Cuma bila tak tahu. Bila tak tahu. Itu ya. Simple ya, kita hidup. Duk kat atas pun bukan selamanya duk kat atas. Atas. Jangan. Betul. Atas. Dia kena sedap lah tu. Ada kena sedap tu. Satu yang simple lagi dari macam ni kita. Yang nak susah ni kita tak usah cari pasal. Macam kita buat kereta Ustaz. Lepas tu kita bawa tu, kita lori bola tu lalu main depan, kita nak potong piak. Cari pasal. Ya contoh dia macam tu ya. Jadi dalam hidup ni kalau kata nak buat macam ni, nak rosak logo, nak rosak agama, nak rosak apa. Dah kita nak fikir Ya, kena bicara tu simple ya. Nak buat tu ya. Tapi tu simple. Tu nasihat pada orang Orang muda tu. Lepas tu lagi ni saya ambil peribahasa Melayu kan. Pahit tu kita jangan terus dibuang kan. Manis jangan terus ditelan. Hidup ni bukan sah. Pahit kadang-kadang kita jangan. Manis jangan dibuang. Pak Sumit pun kata tu. Pahit jangan terus kita buang. Manis dia terus ditelan. jangan terus telan. Kemudian satu lagi ni macam ni lah. Apa ni,
Kita ingatlah kan, walaupun dia ratu dunia, tapi ada masih yang lebih jelita lagi. Macam Macam mana tu? Walaupun ratu dunia, tapi masih ada yang lebih jelita daripada dia. Pada dia, kita kata kita hebat ni, oleh hebat lagi, ada lagi. Ustaz. Yang macam tu maksud dia kan. Walaupun kita kata apa sebaik malaikat, tapi ada lagi yang lebih berjasa. Macam tu. Walaupun nira tu apa, walaupun semanis nira, tapi masih ada lebih jelira lagi. Mana dia macam tadi lah kan. Kita kata aku pandai, ada orang pandai lagi. Macam saya tak ada apa biasa dah. Orang ni pandai lagi. Jangan kita doa aku hebat. Tak boleh. Tak boleh kan macam tu. Itu mana dia kita kekurangan manusia lain kan. Itu nasihat saya untuk diri saya dah. Untuk diri saya juga sebab itu. Jadi kalau duk teriak macam ini, kita tak telajar aku macam biasa ya, tak ada apa-apa kan. Masih sedap tu. Masih sedap, kita takkan lari. Jadinya pasal duk terlupa. Lepas tu ada masak diri. Dia besar ni. Dia ingat dia tak gula ni ada lagi, dia tak jumpa gula lagi Ustaz. Dia tu hebat dia seorang ah. Dia jumpa gula dia lari. Dia jumpa gula dia tak lari. Dia tu seorang ni boleh. Nampak dia boleh makan. Dia makan. Okey, rasanya lagi. Ya akhirnya saya nasihat pelajar-pelajar penonton-penonton yang muda-muda ni lah. Mak ayah ni jaga betul-betul lah. Mak ayah cikgu jaga. Jangan lupa main. Mak ayah cikgu. Cikgu. Jaga. Tu jaga dia, jangan bagi dia terasa di hati ya. Jangan bagi terasa di hati dia cikgu. Tu yang utama tu. Jangan bagi terasa di hati. Mak ayah kadang-kadang kita buat tersilap kadang-kadang. Dia terasa di hati ya Ustaz. Mak ayah kata tahu. Mak ayah pun kalau mak ayah dengar ni, anak-anak buat silap ni terasa di hati dah kena. Maafkanlah. Bahaya ke anak-anak nanti. Dia atas dunia lagi Ustaz saya kata. Bila mak ayah terasa di hati ni cukup payah Ustaz. Payah Ustaz. Lepas tu kena jaga. Tu kena jaga tu. Cikgu pun sama lah. Cikgu pun sama. Ya. Terasa di hati tu nak. Terasa di hati ni payah tu. Pasal terasa di hati ni payah sikit kan. Payah. Kita tak nampak. Kalau dia maaf dia nak buang tu payah. Ya, betul. Dia lekat di hati. Jadi buat apa-apa jaga. Mak ayah tu terasa di hati lah. Minta maaf janganlah. Saya pesan lah kalau tak apa, kalau ada mak ayah duduk buat tak tahu apa jangan. Itu paling sekali ni. Kunci kita kejayaan kita. Jangan tu. Hidup di situ lah. Jangan. Katang. Saya nak pergi kursus mana pun saya jumpa mak ayah dulu, mak ayah pergi rata tak tu. Sebab doa mereka tu. Ya. Sebab asbab doa. Tu pun saya masih takut lagi. Saya takut juga saya pun ada tersilap. Takut terasa di hati tu apa ya. Mak ayah kena baik macam mana pun, dia kadang-kadang dia terasa hati di kita. Ya, manusia. Dia manusia. Manusia tu. Jaga tu. Jadi mak ayah pun kalau tu tak terasa hati. Lepas tu saya pun pengalaman saya tu saya tak terasa hati dengan anak saya. Walaupun saya terasa hati, saya cuba saya tak mau buang kau. Saya tak mau sebab nanya ke anak-anak kita. Okey, tu. Ayah tu saya usah ayah. Terima kasih banyak juga. Tu tak ada alain ke apa. Orang lama, orang berpengalaman ni kan kita boleh ambil macam-macam ni maknanya. Kan yang kita dah dapat. Faham? Ya. Jadi sekali lagi kepada penonton, terima kasih kepada sudi menonton kan, terutama sekali syabas kepada yang tonton daripada awal sampai habis, dan terima kasih kepada yang tonton juga daripada awal sampai habis. Sikit-sikit. Jangan lupa baju kita ni, siapa-siapa yang nak berminat boleh hubungi, tengok dalam description ada semua, ataupun tengok di link tree tu. Ini design tu kan. Design yang pertama dan yang kedua. Okey. Kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi. Dan jangan lupa subscribe bagi sokongan kepada kami, like, komen dan share. Kan teruskan memberi sokongan, dan kalau ada apa-apa cadangan boleh komen di bawah. Kan komen di bawah ruangan di YouTube, dan kalau di Anchor.fm boleh tinggalkan voice message. Kalau siapa yang biasa dengan Anchor tu, kan download dia punya app dia, kan boleh guna app tu, dan kita boleh berinteraksi dengan voice message di situ. Kalau kita di YouTube boleh komen di bawah. Okey, dan komen, kalau banyak lagi komen itu sebenarnya memberi kita kata apa, nilai tambah kepada apa dia channel ni, kan dia bagus untuk pembangunan channel ni. Jadi komenlah apa-apa. Terima kasih. Saya cuma nak minta maaf ya. Saya rasa aku tak minta maaf ni.
Saya minta maaf yang banyak lah kalau ada sebarang kesilapan. Memang ada kesilapan saya kan, yang terasa di hati, ucap-ucap dan sebagainya. Kalau ada penonton-penonton nanti yang terasa di hati dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak. Ya, cikgu. Yang tu saya tak mau ada Sebarang tidak puasan hati bila orang dengar rasa tak puas kan. Apa kita hanya sharing-sharing. Ini adalah sebagai siaran yang kita sembang kita sembang, kongsi je, tak ada masalah. Kesilapan saya minta maaf. Minta maaf. Itu saja. Kalau ada rasa tersilap tanah, tegur je kami. Ya, tegur saya. Kan kita boleh ni je. Kami pun macam tu je cikgu. Kan, jadi kita pun, kita sebut pada awal lagi, kita punya program ataupun slot Public Syabat Podcast ni kita sembang-sembang perkongsian ni saja, bukannya kita nak abang fakta kata kita ni lebih ke macam mana, tidak. Kan kita sembang. Okey, sekali lagi terima kasih semua. Kita jumpa lagi di dalam Republic Syabat Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I forgive a little more of those who are in need. Than to take how low I may say on you. If you sure have yourself for everyone who's around you. On the day of judgment, Allah will surprise you. If you show good tidings.